Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran Sains Tingkatan 3 KSSM. Hari ini masih lagi tema 1, penyelenggaraan dan kesinambungan hidup, bab 1, rangsangan dan gerak balas. Okey, so kita akan pergi kepada 1.2 iaitu rangsangan dan gerak balas dalam manusia bahagian 1. Saya pecahkan kepada beberapa bahagian sebab panjang sedikit 1.2 ni. So dalam bahagian 1 ini ada satu sahaja hasil pembelajaran iaitu melakar struktur organ deria dan menerangkan fungsi serta kepekaannya terhadap rangsangan. So kita pergi dahulu kepada rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Rangsangan merupakan perubahan yang berlaku dalam persekitaran kita, terutamanya dari segi cahaya, bunyi dan bahan kimia iaitu bau. Jadi dalam badan kita ada organ deria, jadi organ deria inilah yang akan mengesan rangsangan-rangsangan tersebut. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada organ deria. Dalam badan kita iaitu badan manusia, kita ada 5 organ deria. Yang pertama mata iaitu deria penglihatan, telinga deria pendengaran, hidung deria bau, lidah deria rasa dan kulit iaitu deria sentuhan. So kadang-kadang kita dengar ada deria ke-6 iaitu sixth sense yang menunjukkan naluri manusia, gerak hati, kadang-kadang dikaitkan dengan paranormal, nampak hantu dan sebagainya. Tidak dikira dalam sains kerana tidak dapat memberikan bukti yang kukuh. Seterusnya kita pergi kepada organ deria yang pertama iaitu mata, organ deria untuk mengesan rangsangan. So kita kenal dahulu struktur luar mata kita. So ada sklera, ada iris, ada pupil ataupun anak mata. Yang ni kita dah belajar bab ataupun subtopik sebelum ni, di mana pupil ni boleh membesar dan mengecil mengikut keadaan keamatan cahaya. Seterusnya kita pergi kepada bahagian mata manusia dan fungsi. Kita tengok struktur dalam mata manusia. So ni ialah struktur bahagian mata manusia. So yang pertama ada konjungtiva, selepas itu ada kornea, ada gelemer, selepas itu ada pupil ataupun anak mata, ada iris, ada otot silia, ada kanta mata, ligamen penggantung, di belakangnya ada sklera, okey, ada choroid, selepas itu ada retina yang warna kuning, bintik kuning, okey, gelemaca di tengah, ada bintik buta dan ada saraf optik yang membawa impas saraf pergi ke otak untuk ditafsirkan. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada fungsi-fungsi. Kita tengok dahulu bahagian hadapan mata. Alright, yang pertama sekali ada kanta mata. Kanta mata ni merupakan kanta cembung yang bersifat kenyal dan luk sinar. Fungsinya untuk memfokuskan cahaya ke retina. Yang kedua ialah otot silia, mengubah ketebalan kanta mata melalui pengecutan dan pengenduran otot. Selepas itu ligamen penggantung iaitu gentian kuat yang memegang kanta mata pada kedudukannya. Kornea ialah lapisan luk sinar yang berfungsi untuk membias dan memfokuskan cahaya ke retina. Selepas itu iris, okey, bahagian berwarna mata yang kadang-kadang ada color biru, ada warna hitam, warna coklat yang mengawal saiz pupil ataupun anak mata. Okey, selepas itu ialah pupil ataupun anak mata, bukaan di tengah iris yang mengawal kuantiti cahaya masuk ke dalam mata. Okey, dia bergantung kepada keamatan cahaya. Selepas itu gelemer iaitu bendalih luk sinar, berfungsi untuk mengekalkan bentuk bola mata dan fokus cahaya ke dalam mata. Yang seterusnya ialah konjungtiva. Konjungtiva ialah membran luk sinar, berfungsi untuk melindungi bahagian hadapan sklera. Seterusnya kita pergi pula kepada di belakang sikit, okey, belakang mata ni. Yang pertama sekali ada sklera iaitu lapisan teguh, berfungsi untuk mengekalkan bentuk dan melindungi mata. Seterusnya ialah di dalam tu ada choroid. Choroid ini ialah lapisan hitam, mencegah pantulan cahaya depan mata dan juga untuk membekalkan oksigen dan nutrien kepada mata. Seterusnya ialah retina yang berwarna kuning, lapisan yang mengandungi fotoreseptor yang berfungsi untuk mengesan dan menghasilkan impas saraf. Okey, bintik kuning ialah bahagian yang paling peka kepada cahaya kerana ada banyak fotoreseptor di situ. Okey, saraf optik ialah gentian saraf yang membawa impas saraf dari retina ke otak untuk ditafsirkan. Okey, bintik buta ialah bahagian yang tidak peka cahaya pada retina kerana di situ tiada fotoreseptor dan tempat keluar semua gentian saraf optik. Dan seterusnya yang terakhir ialah gelemaca iaitu bahan jeli dan luk sinar yang membentuk ataupun mengekalkan bentuk bola mata dan memfokuskan cahaya ke dalam retina. Seterusnya kita pergi pula kepada apakah warna objek yang dilihat. Maksudnya macam mana kita dapat melihat warna-warna di sekeliling kita. Macam mana kita nampak pemandangan berwarna-warni. Okey, nampak bola warna hijau, nampak gunung warna hijau. Alright. So sebab apa? Sebab adanya retina. So retina ini mengandungi dua jenis fotoreseptor, iaitu yang pertama sekali ialah sel rod dan yang kedua ialah sel kon.
Sel rod merupakan satu sel yang peka kepada keamatan cahaya yang berbeza, termasuk cahaya yang samar, tetapi tidak peka kepada warna cahaya. Contohnya warna hitam putih. Okey, kalaulah waktu malam kita masuk dalam bilik gelap, kita tak nampak warna cahaya, kita nampak gelap warna hitam, tapi ada keamatan warna hitam yang tertentu. Ada warna hitam ni gelap sangat, ada yang warna hitam ni cerah sikit. So kita dapat bezakan keamatan cahaya tersebut. Okey, sel kon merupakan sel yang peka kepada warna cahaya dalam keadaan cerah, dan ada 3 jenis sel kon, iaitu yang peka kepada warna cahaya merah, hijau dan biru. Alright, seterusnya kita pergi kepada fotoreseptor yang ada dalam retina. So ni retina, so dalam retina ada fotoreseptor. Okey, di sebelah tu ada choroid dan ada sklera, di tengah di kanan ni ialah gela maca. So di bahagian gela maca ni cahaya akan masuk ke dalam retina dan pergi kepada fotoreseptor. So di fotoreseptor ada 2 sel, iaitu sel rod dan sel kon. Sel rod ini untuk keamatan, dia peka kepada keamatan cahaya, dan sel kon ini peka kepada warna cahaya, iaitu merah, hijau dan biru. So tengok dalam gambar rajah ni macam mana keadaan fotoreseptor dalam retina. So ada kat situ ada sel kon dan ada sel rod. Okey. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada organ deria yang kedua, iaitu telinga. Okey, so telinga ini ada 3 bahagian. Yang pertama ialah telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam. Okey, telinga luar terdiri daripada cuping telinga dan salur telinga. Telinga tengah pula terdiri daripada gegendang telinga, osikel, jendela bujur dan tiub eustachio. Okey, telinga dalam pula terdiri daripada salur separuh bulat dan koklea serta saraf auditori. Okey, kita akan pergi satu persatu. Kita pergi dahulu telinga luar. Telinga luar, cuping telinga berfungsi untuk mengumpul dan menghantar gelombang bunyi masuk ke dalam salur telinga. Jadi cuping telinga kita ni, bila kita dengar gelombang bunyi, dia yang tolong kumpulkan dan masukkan ke dalam salur telinga. So salur telinga pula akan menghantar gelombang bunyi tadi pergi ke gegendang telinga. Okey, so kalau tengok gambar rajah di bawah ni, katakan gelombang bunyi masuk, dikumpulkan oleh cuping telinga, selepas tu masuk ke dalam salur telinga, masuk ke dalam gegendang telinga. So kita masuk pula kepada telinga tengah. Okey, telinga tengah ini kita tengok dulu ada gegendang telinga. Okey, kita tengok apa fungsinya. Bergetar mengikut frekuensi gelombang bunyi yang terkena padanya. Okey, dan memindahkan getaran tadi pergi ke osikel. Okey, seterusnya di osikel pula, osikel ni terdiri daripada 3 tulang kecil, berfungsi untuk menguatkan getaran bunyi lalu memindahkannya ke jendela bujur. Okey, dia kuatkan getaran yang dihasilkan oleh gegendang tadi dan dia akan transfer ke jendela bujur. Okey, di jendela bujur pula dia akan mengumpul dan menghantar getaran bunyi dari osikel pergi ke koklea pula. Alright. So seterusnya ialah tiub eustachio, mengimbangkan tekanan udara di kedua-dua belah gegendang telinga. Okey, seterusnya kita pergi kepada telinga dalam pula. Okey, di telinga dalam kita ada koklea. Okey, jadi gelombang yang kuat tadi akan sampai ke koklea. Koklea ni ialah satu komponen yang mengandungi bendalih, berfungsi untuk mengesan dan menukar getaran bunyi yang dihantar oleh telinga tengah tadi, ditukar kepada impas saraf. Okey, so apabila dah tukar getaran tadi ke impas saraf, jadi saraf auditori akan menghantar impas saraf dari koklea pergi ke otak untuk ditafsirkan. Okey, so salur separuh bulat pula ialah mengandungi bendalih dan berfungsi untuk mengesan kedudukan kepala dan membantu mengawal keseimbangan badan. Contohnya, kalau kita pening ke, kita mabuk ke, so kita hilang keseimbangan badan, kita akan terhuyung-hayang sedikit. So itulah antara komponen ataupun fungsi komponen-komponen yang ada dalam telinga kita. Alright, seterusnya kita pergi kepada organ deria yang ketiga, iaitu organ deria bau. Bau merupakan bahan kimia yang wujud dalam udara. 10 juta sel deria bau terletak di atas rongga hidung kita. So ini ialah gambar rajah hidung kita. Selepas itu di bawah tu ada lubang hidung dan di atas hidung tu merupakan rongga hidung yang mempunyai 10 juta sel deria bau. Okey, seterusnya bawah tu ada lidah. Selepas itu di atas rongga hidung di dalam sedikit ada sel deria bau ataupun reseptor bau. So reseptor bau ni akan bersambung saraf
terus pergi ke otak untuk tafsirkan. Okey, kita pergi kepada laluan udara masuk. So udara akan masuk melalui lubang hidung, termasuklah bau yang kita bau tadi tu. Alright, seterusnya ialah kita pergi kepada sel deria bau ataupun reseptor bau. Inilah rupa reseptor bau. Ada sel deria bau dan ada mukus. Okey, kita tengok detail sedikit fungsi sel deria bau. Sel deria bau amat halus dan diseliputi oleh lapisan mukus ataupun hingus ataupun bendalir dalam hidung kita. So tu ialah sel deria bau dan di bawahnya ialah mukus. Bahan kimia dalam udara akan melarut dalam lapisan mukus. Selepas itu apabila dah larut dalam lapisan mukus, dia akan merangsang sel deria bau untuk menghasilkan impas saraf. Jadi impas saraf akan dihantar ke otak untuk ditafsirkan dan seterusnya kita pun dapat tentukan jenis bau-bau yang kita terima tadi oleh hidung. So tu ialah saraf yang kita sambung ke otak. Kelenjar Bowman tak ada dalam buku teks tapi saya nak share sedikit, merupakan satu kelenjar yang merembeskan satu rembesan untuk mencuci dan memudahkan saraf untuk mengesan bau yang dikesan oleh hidung kita. Okey, seterusnya, mengapa seseorang yang selsema ataupun demam selsema ada hingus lazimnya tidak dapat mengesan bau? Katakan kita selsema, demam, lepas tu kita tak berapa nak bau masakan ke, bau minyak wangi ke, kurang sikit kita punya keupayaan untuk menghidu sesuatu bau. Sebab apa? Kerana sel-sel deria ini diliputi dengan mukus yang banyak. Bila kita selsema, kita banyak mukus ataupun hingus, jadi dia banyak ada kat situ, jadi dia akan menghalang bahan kimia daripada merangsang reseptor bau. Jadi reseptor bau tidak dapat hasilkan impas saraf dengan baik untuk ditafsirkan. So kita kurang sedikit keupayaan untuk membau sesuatu bau yang ada dalam udara. Alright, seterusnya kita pergi kepada organ deria seterusnya, iaitu lidah. Merupakan organ deria bagi rasa. So ni lidah kita. So di atas permukaan lidah itu ada papila, iaitu bintil kecil pada permukaan lidah. So papila ini merupakan permukaan papila ini dilapisi oleh beratus-ratus tunas rasa. Ada beratus-ratus tunas rasa di atas papila ini. So setiap tunas rasa mengandungi 10 hingga 50 reseptor rasa. So reseptor rasa ini mengesan 5 jenis rasa asas, iaitu manis, masin, masam, pahit dan umami. So kita pergi detail sedikit berkenaan dengan fungsi tunas rasa. So ni papila. So tunas rasa ni ialah warna kuning yang ada atas papila tu yang saya besarkan itu, itulah tunas rasa. Semasa makanan dikunyah, bila kita kunyah makanan, bahan kimia dalam makanan akan melarut dalam air liur. Jadi apabila dah larut, bahan kimia terlarut tadi akan meresap ke dalam tunas rasa melalui liang yang saya tunjuk di sebelah kanan ni, di atas itu. Jadi dia akan masuk melalui liang dan merangsang reseptor rasa di dalam tunas rasa untuk menghasilkan impas saraf. Jadi impas saraf akan dihantar ke otak. So tu ialah saraf ke otak dan seterusnya akan ditafsirkan sebagai rasa masin, rasa manis, masam, pahit, umami ataupun kombinasi rasa. Umami ni lebih kepada rasa asas yang dikaitkan dengan rasa lazat. Okey, seterusnya itu ialah sel penyokong. Okey, next kita akan pergi kepada organ deria seterusnya, iaitu kulit. Kulit merupakan organ deria yang paling besar dalam badan manusia sebab kita ni, badan kita dilitupi oleh kulit. Jadi kulitlah merupakan organ deria yang paling besar dalam badan manusia. Okey, kulit terbahagi kepada 3 lapisan. Yang pertama yang di luar sekali kita panggil sebagai lapisan nipis bahagian luar, dikenali dengan epidermis. Lepas tu lapisan dalam dikenali dengan dermis dan di dalam lagi lapisan lemak. Okey, reseptor yang ada dalam kulit ni ada 5. Yang pertama reseptor sakit, yang kedua reseptor sejuk, reseptor sentuhan, reseptor haba dan yang last sekali ialah reseptor tekanan. So kita tengok di mana reseptor-reseptor ini ada dalam kulit kita. So ni ialah bahagian kulit, lapisan dalam kulit epidermis yang paling luar. Selepas itu di tengahnya dermis dan di bawah sekali ialah lapisan lemak. Okey, di situ juga ada rambut ataupun bulu yang keluar daripada kulit kita dan ada kelenjar minyak di sebelahnya. Sebab itulah kadang-kadang kulit kita ni berminyak. Okey, seterusnya di bawah tu ialah saraf yang menyambungkan kulit pergi ke otak untuk ditafsirkan. Seterusnya kita pergi kepada reseptor yang pertama, iaitu reseptor sejuk. Situ kedudukannya mengesan rangsangan sejuk. Selepas itu reseptor sakit berada di epidermis untuk mengesan rangsangan yang menyebabkan sakit. Okey, reseptor haba duduk di bawah sikit di bahagian dermis, okey, untuk mengesan rangsangan panas. Selepas itu reseptor
reseptor sentuhan, okey, untuk mengesan rangsangan sentuhan pada kulit, dan reseptor tekanan ni duduk di bahagian lapisan lemak sedikit untuk mengesan rangsangan tekanan yang dikenakan pada kulit. Okey, itulah kedudukan reseptor-reseptor. Okey, kulit, tengok sikit macam mana kulit ni bekerja. Apabila reseptor pada kulit dirangsang, dia akan menghasilkan impas saraf. Jadi impas saraf tadi akan pergi ke otak untuk ditafsirkan melalui sistem saraf dan akan menghasilkan gerak balas yang sesuai. Contohnya gambar rajah minion. Okey, minion ni dia rasa sejuk. Jadi rangsangan tersebut ialah sejuk dan dikesan oleh reseptor sejuk dalam kulit kita. Selepas itu reseptor itu akan menghasilkan impas saraf dan seterusnya akan menghantar ke otak untuk ditafsirkan dan akan menghasilkan gerak balas yang sesuai, iaitu dia akan selimutkan badan. Sebab itulah bila kita rasa sejuk, kita akan menyelimuti ataupun kita ambil selimut, kita selimut badan kita sebab kita sejuk. So itulah pekerjaan ataupun cara macam mana kulit itu mengesan rangsangan dan menghasilkan gerak balas yang sesuai. Alright, okey, seterusnya habis 1.2 bahagian 1. Kita boleh cuba jawab soalan yang saya sediakan di bawah ini. Tekan link saja di description video di bawah. Okey, ada soalan di Google Form, boleh jawab di situ. Dan jangan lupa untuk subscribe, ramai lagi yang belum subscribe saya. Okey, apa sudi kiranya, tekan saja link atau tekan saja subscribe di situ, sebarkan kepada kawan-kawan, semoga bermanfaat. Okey, jangan lupa like page Facebook saya, Cikgu Taufik Ibrahim. Pembelajaran seterusnya ialah 1.2 rangsangan dan gerak balas dalam manusia bahagian 2. Kita akan bincang pula macam mana mekanisme ataupun cara bekerja organ-organ deria kita. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.